Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat ini, sore hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan karena kehadiran Tuhan untuk bersekutu bersama. 姐妹们，下午好！我们感谢神，今天我们能够聚集在这个地方。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk persekutuan kaum wanita kita sore hari ini dengan menaikkan puji-pujian dari PPK nomor 34. 我们一同来唱诗圣教诗歌第34首，圣教诗歌第34首， Puji nama Tuhan. 34首。 Datang ke hadiratmu untuk bersekutu bersama di dalam komisi kaum wanita kami. 在你施恩宝座面前，我们一同来聚集团契。 Sebelum kami menghampiri tahtamu yang kudus, 我们来到你面前， mohon engkau menyucikan hati dan pikiran 我们 kami. 求你接近我们的心思意念， Kiranya engkau mengampuni segala dosa kami, 求你饶恕我们一切的过犯， menyuburkan hati kami, 滋润我们的心， sehingga hati kami boleh diisi oleh firman Tuhan dan bertumbuh dengan baik. 让我们的心能够被神的话所充满，能够生长。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣， Dalam 我们 nama 谢谢 Tuhan 你， Yesus kami berdoa dan bersyukur. 祷告奉主耶稣的名，阿门。 Amin. Mari ibu-ibu, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. 我们一同来看诗篇98篇，诗篇98篇全篇只有9节。 Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca satu bahasa Indonesia, nanti satu juga Mandarin gitu ya. Cuma 9 ayat kita akan baca. 诗篇98篇第1节先用印尼文，然后中文也是第1节。 Sudah dapat semua ya? Mazmur 98. 1, 2, 3. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和胜利施行救恩。 Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. 耶和华发明了他的救恩，在
在列邦人眼前显出公义。 Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. 纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实，地的四极都看见我们上帝的救恩。 Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. 全地都要向耶和华欢歌，要发起大声，欢呼歌颂。 Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. 要用喜歌颂耶和华，用喜和喜乐的声音歌颂他。 Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. 用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。 Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. 愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发生。 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. 愿大水拍手，愿诸山在耶和华面前一同欢呼。 Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. 因为他来要审判遍地，他要按公义审判世界，按公正审判万民。 Amin. Mari Ibu kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu PPK 194. 讲到之前，我们唱诗再唱诗194首， Aku tak berani ingkar. 194首。 Bersama-sama kita sekali lagi berdoa. 我们再一次祷告， Kami mengucap syukur padamu Tuhan pada sore hari ini. 神，今天下午我们再次向你感恩。 Kalau kami boleh bersama-sama ada di tempat ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. 我们能够来到你面前，这完全是神的恩典。 Tuhan masih menganugerahkan kami tubuh yang sehat sehingga kami bisa melangkahkan kaki kami untuk datang ke rumah-Mu. 你给我们身体健康，以至于我们能够来到你的殿中。 Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong dan membuka hati kami untuk bersama-sama memahami akan isi hati Tuhan. 我们一同来学习你的话语，帮助我们明白你的心意。 Tuhan juga pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini sehingga kami bisa mendapatkan berkat yang sama. 求你使用你的仆人，让我们能够从他口中能够得到主的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名， Amin. Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu, Bapak
bapaknya ada satu. 感谢神，我们各位姐妹午安，这里有一个弟兄。 Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan kaum wanita di tempat ini. 非常高兴我有机会能够在姊妹团契来传讲信息。 Ya, kami di Kebayoran persekutuan wanita itu dengan lansia kami sudah dipisah 1 tahun yang lalu ya, dan sudah berjalan 1 tahun. 比赛。 Ya. 我们的姊妹会在去年1年有分班。 Jadi 60 tahun ke atas itu udah masuk lansia, 60 ke bawah itu masih kategori persekutuan wanita. 我们分为60岁以上跟60岁以下。 Dan sejak pandemi ini kami masih mengadakan persekutuan itu hanya 1 bulan 1 kali. 直到今天我们还是每个月1次。 Kalau persekutuan wanitanya itu Sabtu kedua dan lansianya itu Sabtu ketiga, jadi tiap hari Sabtu. 一个是第2个礼拜六，一个是第3个礼拜六。 Ya, kita bersyukur hari ini saya senang melihat ibu-ibu masih fresh, masih segar. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. 我很感恩看见你们都很新鲜，都很健康。 Saya mengajak ibu-ibu semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. 我们一同来看腓立比书第2章5节到8节。腓立比书第2章， Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. 腓立比书第2章5节到8节。 Saya membacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, ini baru keluar ya ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah punya atau yang belum punya bisa beli di LKI ya. 在英文圣经最近有出版新的一本。 Jadi agak sedikit berbeda dengan terjemahan yang lama, ini lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita pahami. 也许是日常用的。 Saya akan membacakan ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan. 先用印尼文读2章5节到8节，我用印尼文。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 2章5节到8节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为抢夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Saya memberikan tema meneladani karakter Kristus. 我今天定的题目就是效法耶稣基督的品格。 Nah, ibu-ibu, kira-kira apa kesan dunia terhadap kehidupan kita sebagai orang Kristen? 你大概能够想象吗？世界上的人看我们基督徒的生活，大概他们的印象怎么样？ Apakah ibu-ibu pernah nggak mendengar ada orang yang memberi kesan tentang kehidupan orang Kristen? 有人这样评论基督徒的生活。 Mungkin ada orang yang mengatakan, oh orang Kristen itu sombong begitu ya. 也许有的人说基督徒很骄傲， Bukan hanya sombong, tapi sombong sekali. 非常骄傲。 Somse begitu ya. Lalu ada juga yang mengatakan, oh orang Kristen itu sok-sokan. 有的说基督徒好像是很咒诅， Belagu, 很咒诅， banyak gaya, 很咒诅。 banyak tingkah dan lain sebagainya. 很多各种各样的形式。 Bahkan mungkin juga ada orang yang memberikan kesan kepada orang Kristen itu pelit atau mungkin juga sadis, jahat dan lain sebagainya. 也许还有很多人用负面的态度来看基督徒。 Apalagi sekarang heboh ya, dulu kita lihat kasus Yosua yang dibunuh oleh orang Kristen. 我们也看见在前一阵子的案件，有一个叫做约书亚的一个基督徒所暗杀。 Lalu yang terakhir ini kita lihat anak muda yang begitu kejam menganiaya temannya sendiri. 最近也有一个年轻人来杀死他自己的朋友。 Nah itu dua-duanya orang Kristen, yang satu Protestan,
Protestan, yang satu Kristen Katolik yang terakhir ini. 杀人的、被杀的都是信主的，一个是天主教徒，一个是基督徒。 Mungkin orang akan melihat, wah orang Kristen itu jahat ya, orang Kristen itu sadis sekali ya. 也许有人看这个基督徒是很坏的，基督徒是很残忍的。 Nah, mengapa orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus itu kok misalnya dia sombong, dia jahat, dia pelit, dia sadis dan lain sebagainya? 为什么有些基督徒的评个行为不太好呢？ Apakah memang guru kita Kristus itu orangnya jahat, pelit, sombong dan lain-lain? 有一些基督徒的品性不好，是不是就是因为耶稣基督不好呢？ Nah, di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa kewargaan kita itu ada di dalam surga. 我们的圣经告诉我们说，我们是天上的国民。 Nah, kalau kita ini kewargaan kita ada di dalam surga, lalu bagaimana sih sebetulnya cara hidup kita ini sebagai warga surga yang hidup di tengah-tengah dunia ini? 天上的国民在地上居住，那应该是怎么样的呢？ Kita di sini sama-sama melihat nasihat Rasul Paulus. 我们来看使徒保罗的劝勉。 Di mana di sini Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Filipi pada saat itu hidup bersatu. 保罗劝勉这个腓立比的基督徒要和谐，要团结， Rendah hati, 要谦卑， tidak mencari kepentingan dirinya sendiri dan lain sebagainya. 不求自己的益处等等。 Nah, di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Paulus itu dia memberikan pesan atau nasihat kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. 我们在腓立比书看见保罗怎么样叮咛腓立比的信徒。 Paulus ini memberikan nasihat supaya mereka itu bersatu. 保罗告诉他们说，要在主里合一，合而为一。 Sekalipun pada saat itu mereka itu hidup di tengah-tengah penganiayaan. 纵然当时基督徒是在受到逼迫当中， Bukan hanya penganiayaan saja ibu, tetapi juga pada waktu itu banyak ajaran-ajaran palsu yang bisa menyesatkan jemaat di Filipi. 当时的基督徒不但是受逼迫，而且还有很多的异端邪说在影响信徒的信心。 Nah, makanya Paulus wanti-wanti, dia mengingatkan jemaat di Filipi ini supaya mereka hidup bersatu. 所以呢，保罗一而再、再而三的叮咛信徒要和谐，要团结。 Bagi Paulus ibu-ibu, tanpa adanya persatuan, jemaat yang dididik dengan begitu banyak pengetahuan Alkitab juga akan tidak bisa bertahan untuk melawan pengajar-pengajar sesat 对 itu. 保罗来说，基督徒如果没有在主里面合一，一定是抵挡不了当时的这个异端邪说的风气。 Nah, meneladani Kristus adalah sebuah tema yang kuat yang diangkat oleh Paulus di dalam bagian ini. 效法基督是保罗劝勉的一个中心。 Paulus melihat bahwa sikap meneladani pikiran Kristus itu harus selalu dipelihara oleh jemaat di Filipi. 保罗认为，腓立比的基督徒一定要把耶稣基督的这个榜样 Nah, 留在心中。 meneladani Kristus bagi Paulus ini artinya itu berpikir seperti Kristus itu artinya. 什么叫做效法基督呢？就是要学像基督， Berkata-kata juga seperti Kristus. 说话好像基督， Memiliki kepribadian yang semakin menyerupai Kristus. 有越来越像耶稣基督的性格。 Lalu di sini Paulus juga mengatakan supaya kita belajar dengan segenap hati kita untuk melayani. 而且保罗告诉我们说，要全心全力学习侍奉。 Ibu-ibu, di dalam kita meneladani Kristus ini tentu bukan perkara yang mudah bagi kita. 效法基督也许不是很容易的， Apalagi kita hidup di zaman yang begitu jahat. 尤其是生活在邪恶的世代。 Begitu kita melek, wah pikiran kita mungkin udah kacau, udah hal-hal yang negatif yang ada di dalam pikiran kita. 也许很多时候，当我们早上一睁开眼睛的时候，我们的思想就被许多不好的事情所影响。 Meneladani Kristus ini bukanlah perkara yang gampang atau perkara yang mudah. 效法基督不是很容易的，但是也不是太困难的。 Kesulitan meneladani Kristus ini ternyata di sini ibu-ibu ditunjukkan oleh perjalanan hidup jemaat di Filipi pada saat itu. 效法基督，我们可以从腓立比的信徒的身上 Kalau 看 kita 见， lihat di dalam bagian-bagian yang lain, pada saat itu mereka tuh berselisih.
我们看见在腓立比的教会也有一些政治的事， Ada konflik yang terjadi di antara mereka pada waktu itu. 在信徒当中也有冲突的事。 Nah, maka dalam surat ini Paulus mengajak mereka, tentu juga mengajak setiap kita untuk hidup memahami pikiran Kristus. 为这个缘故呢，保罗告诉我们说，我们要效法基督的思想。 Di sini Paulus menampilkan Kristus itu sebagai patung, sebagai teladan kita. 耶稣基督是我们效法的榜样。 Kita sama-sama diberikan nasihat untuk memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. 我们被劝勉要思想、心怀意念要相同，好像基督一样。 Jadi sebagai orang yang sudah tinggal dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang sudah tinggal dalam Kristus. Kita itu, ibu-ibu, perlu mencerminkan karakter atau kehidupan Kristus itu. 身为基督徒，应该学像基督。 Lalu di dalam ayat-ayat ini, ibu-ibu juga memberikan penekanan kepada kita bahwa kita memikirkan segala sesuatu itu dalam posisi orang yang sudah tinggal atau orang yang sudah berada di dalam Kristus. 这些的经文就给我们看见说，我们是已经在耶稣基督里面的人。 Nah, kalau posisi kita ini sudah berada atau sudah tinggal di dalam Kristus, jadi kita juga harus memberikan sebuah pemahaman yang baru di dalam kita memandang segala sesuatu. 假如我们已经在耶稣基督里面，所以我们看世界的人事物要有不同的眼光。 Jadi ibu-ibu, kita bukan hanya ikut teladan Tuhan, ikut teladan Kristus, tapi kita juga harus tinggal dan berada di dalam Dia. 效法基督，一定要住在基督里面。 Nah, banyak orang mengatakan atau mengatakan kepada siapa saja gitu ya, ikut teladan orang Kristen. 有人说，你看看，效法那些基督徒， Karena orang Kristen itu baik, 因为他们是很良 orang 善 Kristen 的， itu rendah hati, 他们谦卑， orang Kristen itu tidak pelit dan lain sebagainya. 他们也不吝啬等等。 Banyak orang mengatakan supaya ikut lihat kehidupan orang Kristen yang baik. 有些人说要看看那些良善的基督徒， Tetapi mereka itu tidak betul-betul tinggal atau hidup di dalam Kristus. 可是他们并没有真正的住在基督里面。 Di dalam ayat yang kelima ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 在第4节告诉我们说，个人第5节说，你们当以基督耶稣的心为心。 Nah, jadi ayat ini ibu-ibu menekankan supaya hidup kita itu sesuai dengan karakter Kristus. 就是说，让我们的生活能够像耶稣基督的性格。 Tadi saya mengatakan bahwa ayat ini muncul itu karena ada indikasi di dalam jemaat Filipi itu ada benih-benih perpecahan yang muncul. 因为在腓立比教会也有一些的纷争分裂的现象。 Kalau kita lihat di dalam pasal 4 itu ayat yang kedua itu ada dua ibu-ibu yang ada konflik pada saat itu. 在4章第2节给我们看的时候，有2个姊妹是在那里纷争， Ada perselisihan yang terjadi di antara mereka. 他们在主里面呢没有同心。 Nah, di sini membuktikan bahwa jemaat Filipi ini ternyata mereka ini belum sungguh-sungguh ikut teladan Kristus. 所以我们看见在腓立比的教会有一些人没有真正的效法基督。 Apa yang dipikirkan Kristus pada saat ia mengosongkan dirinya, lalu ia mengambil rupa seorang hamba. 效法基督，基督怎么样呢？基督是倒空自己。 Dia adalah pemilik alam semesta ini ya ibu ya. 耶稣基督是这个自然界的主宰， Dia adalah sang pencipta alam semesta ini. 他是宇宙万物的创造者， Tapi dia rela mengosongkan dirinya. 但是他愿意虚己倒空自己。 Dia rela mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. 他虚己成为人的样式，成为一个奴仆的样式。 Bukan hanya sebagai hamba saja, ibu, tapi dia rela mati sampai mati di atas kayu salib. 而且他愿意，他顺服以至于死，且死在十字架上。 Kristus itu digantung, ya digantung di tempat yang terkutuk demi menyatakan kasihnya yang begitu besar kepada kita. 耶稣基督的死是被挂在十字架上，那是一个咒诅的一个死法。 Nah, ibu terbalik ya dengan zaman sekarang kita melihat orang itu banyak maunya jadi bos. 今天呢，我们呢看见很多信徒就跟耶稣所做的是相反的， Tidak mau jadi hamba, tidak mau jadi pelayan. 不愿意做奴仆，不愿意做一个服侍人的， Maunya dilayani seperti seorang bos.
乃是要做一个被人服侍的，好像老板一样。 Kita lihat Kristus dia rela mati sampai mati di kayu salib. 其实耶稣基督是甘愿为我们死，而且死在十字架上。 Dia rela merendahkan dirinya sedemikian rupa supaya kita orang-orang yang berdosa yang seharusnya kita dihukum, tapi kita bisa menerima anugerah kasih Tuhan. 他是那样的谦卑，以至于本来我们应该被处死的，因着我们的罪，但是耶稣基督为我们担当这一切。 Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. 基督是神来道成肉身， Lalu dia mengambil rupanya seorang hamba. 他取了奴仆的形象，成为人的样式。 Lalu dia meninggalkan kesetaraannya itu dengan Allah. 他不以自己与上帝同等为抢 Jadi 夺 kita 的。 lihat di sini betul-betul ia membatasi dirinya. 我们看见耶稣这个实实在在的，他限制他自己， Allah yang tidak pernah menderita telah membatasi dirinya di dalam Kristus Yesus. 从来没有受苦的神，他来到世界做人，他就在各方面限制他自己。 Untuk apa Ibu? 为什么呢？ Supaya dia bisa merasakan bagaimana sih penderitaan manusia itu. 他如此做，为的是要让他自己能够感受到人所感受的， Merasakan bagaimana sih lapar, haus. 感受到人的饥渴， Merasakan bagaimana pedihnya ketika kita dikhianati. 感受到人当被朋友、被人违背的时候，那种感觉是怎么样？ Merasa betapa sakitnya ketika kita disiksa. 感受到受逼迫的时候， Ketika kita dicemooh, ketika kita dihina, 被轻看、被诽谤的感觉， ketika kita direndahkan. 被轻视。 Nah, kita lihat Kristus rela hidup di dalam lingkungan yang sebetulnya paling dia benci, yaitu dosa. 耶稣基督来到这个充满世界的地方，还愿意来到这种的地方。 Kita lihat di sini, Ibu, bagaimana cara kita meneladani karakter Kristus. 我们如何效法基督的性格呢？ Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 要谦卑， Kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan. 在神的面前谦卑。 Kemudian kita juga mau menjadi pelayan Kristus yang mau hidup membawa kesaksian tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. 我们愿意侍奉为基督的缘故。 Ya, mungkin ketika kita menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, ya bisa saja mungkin kita akan dihina. 当我们表彰基督的爱的时候，很可能我们被人轻看。 Bisa jadi kita akan dibenci karena kita bersaksi tentang Tuhan. 见证耶稣基督可能会被人愤怒。 Bisa saja mungkin kita akan diabaikan karena kita hidup mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. 可能我们要让以基督为首，可能我们就会被人忽略了。 Jadi di sini kita harus tahu cara berpikir seperti Kristus, isi hati Kristus itu seperti apa. 要知道怎么样以基督耶稣的心为心。 Di dalam ayat yang kelima tadi mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. 以基督的心为心。 Nah, di sini Paulus dia sekali lagi meminta kepada jemaat di Filipi supaya mereka itu memiliki pikiran yang sama, memiliki kasih yang sama, dan juga satu jiwa. 保罗劝勉腓立比的基督徒要以基督耶稣的心为心。 Pikiran yang sama terhadap Tuhan, 要对神要有一样的这个思想， pikiran yang sama terhadap gereja, 对教会要有相同的 lalu 看 juga 见， memahami tentang dosa itu apa dan lain sebagainya. 要知道罪是什么。 Nah, di sini kita lihat sekali lagi Kristus telah mengosongkan dirinya. 耶稣基督倒空了自己， Dia rela menunjukkan kerelaannya untuk melepaskan semua haknya itu. 他放下，他是一个神，他放下这些的特权， Dia telah bertindak membuat dirinya melepaskan jabatannya. Semua jabatan-jabatannya itu dia lepas semuanya. 他放下他那种的高位的地位， Sampai dia betul-betul mengosongkan dirinya. 他真正的倒空虚己。 Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sudah melayani dengan begitu banyak mengorbankan pikirannya. 有人为了侍奉他，花尽了许多的心思。
Kita juga banyak melihat banyak orang yang melayani dengan mengorbankan waktu mereka tiap hari, pikiran mereka untuk pelayanan. 有人在侍奉中也用了他的时间，用了他的思想， Jadi pikiran mereka, harta mereka, tenaga mereka, waktu mereka diberikan kepada Tuhan. 他们的时间、他们的金钱、他们的精力都是为了侍奉。 Tapi pertanyaannya adalah apakah dia juga bersedia untuk memberikan harga dirinya? 还有一个，他是不是愿意来把自己的尊荣、把自己的这个尊荣放下呢？ Artinya mengosongkan dirinya seperti Kristus. 好像基督一样。 Kita melihat dalam pelayanan baik berapa banyak orang Kristen itu mengundurkan diri dari pelayanan di gereja mungkin karena ya dia tersinggung. 有人呢，从侍奉的行业当中退后，因为也许为了一件事，他就觉得不舒服。 Dia merasa ya di gereja saya nggak dihargai, nggak dianggap sama ibu-ibu yang lainnya. 他觉得我在教会没有被人看重， Saya ke gereja nggak dipedulikan, nggak diperhatikan. 人家没有很特别的留意我。 Bahkan merasa semua ide-idenya itu tidak pernah diterima dan lain sebagainya. 他觉得我的意见都没有被采纳， Lalu dia marah dan akhirnya dia meninggalkan gereja. 他生气离开教会。 Kita melihat Tuhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, ibu-ibu, dia tidak mengendarai kuda pada saat itu. 我们看见当耶稣基督进到耶路撒冷的时候，他并没有骑着马， Tapi apa yang Tuhan pakai pada saat itu? 他骑着什么呢？ Ia pilih naik keledai. 他选择骑一只驴驹。 Nah, keledai itu katanya itu lambang tunggangan rakyat jelata ya, ibu-ibu. 驴驹是一般的人民所骑的。 Nah, kita melihat di sini bahwa spiritual Kristus itu bergerak ke bawah. 耶稣基督他所作所为的，他是复救下面的人。 Di tengah zaman yang ingin bergerak ke atas, kita lihat Kristus bergerak ke bawah. Dia mau mengosongkan dirinya. 很多人要往上跑，耶稣基督虚己倒空自己， Dia telah mengosongkan dirinya untuk memberikan hidupnya kepada kita. 他把他的生命给了我们， Nah, karena itu ibu-ibu, mari kita juga sama-sama mengosongkan diri kita. 让我们虚己倒空自我自己。 Mengosongkan diri kita artinya mengosongkan diri dari segala keangkuhan kita, 从骄傲中倒空自己， dari segala keegoisan kita. 从自私中倒空自 Maunya 己。 semua yang didengar itu adalah dari kita semua. 不要让别人总是要听我们的话， Mari kita mengosongkan diri kita. 让我们谦卑虚己倒空自己， Kita rendah hati seperti Kristus. 好像耶稣基督一样。 Kita membuang segala keangkuhan kita. 我们把我们的骄傲丢掉， Dan kita tidak mempertahankan apa yang menjadi kemauan kita sendiri. 不要坚持自己的意见。 Banyak kan orang-orang kalau di gereja kalau tidak didengar pasti dia akan keluar pindah lagi ke gereja yang lain. 有不少的人在教会，他的意见没有被采纳，他就不高兴，就离开那个教会。 Kita lihat walaupun Kristus ibu-ibu dia itu adalah Allah, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. 但是我们看见耶稣基督他是神，当他来做人的时候，他却是这样的虚己。 Nah, sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah itu ini merupakan satu bukti wujud keistimewaannya sebagai Allah yang betul-betul merendahkan dirinya. 耶稣基督本有神的形象，但是他不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己。 Dia tidak dipaksa, ibu, 他没有勉强人， tapi dengan sukarela dia memutuskan untuk tidak menggunakan hak yang harusnya ia pergunakan. 他虚己不是被勉强的，乃是自愿的倒空自己。 Dia rela melepaskan hak-haknya itu sebagai Allah. 他放弃他神的这个特权， Dia rela ibu menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. 他在很多的方面约束他自己， Dia rela menjadi hamba. 他情愿做一个奴仆， Dan dia rela untuk menandakan semua kemuliaannya itu. 他放下他一切的荣耀。 Sebetulnya Kristus pantas untuk mendapatkan kemuliaan karena semua ini kan punya dia, pantas dan layak bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan.
耶稣基督是配得一切的荣耀，因为这个宇宙万物都是他创造的。 Tapi Ibu, kalau Kristus tidak menganggap orang berdosa lebih penting daripada kemuliaannya itu, maka tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari dosa itu Tuhan. 假如耶稣基督没有以拯救世上的人为首要的话，那没有人能够得到拯救。 Dan akibatnya tidak akan ada keselamatan bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa. 假如耶稣基督没有把我们的救赎放在第一，我们就不能够得拯救。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们感谢上帝， Kristus menganggap kita ini seturu dia, musuh-musuhnya lebih penting daripada kemuliaannya. 我们虽然是以前以神为帝，但是他把我们的救恩放在最重要的， Sehingga dia mau menjadi seorang hamba, 以至于他愿意成为一个奴仆的形象， mau mati dan tergantung di atas kayu salib. 为我们的罪被挂在十字架上。 Tapi juga dia bangkit. 但是3天之后他复活了， Untuk apa ibu-ibu semuanya yang lakukan? 为什么呢？ Dia lakukan semuanya itu karena dia mengasihi kita. 这一切都是因为他爱我们。 Kalau begitu, maka kita juga harus, Kristus itu pun kita juga harus memindahkan ya, mentransfer arah kasih yang Kristus berikan kepada kita, kita berikan kepada sesama kita. 主这样爱我们，我们也应当这样的爱别人。 Pertanyaannya bagi kita pada sore hari ini adalah, seberapa pentingkah orang lain itu dalam hidup kita? 现在有一个问题，就是说别人在我们的眼中有多么的重要呢？ Seberapa penting teman-teman atau ibu-ibu yang lain di dalam hidup kita? 别的姐妹在我们的心中的地位又是怎么样呢？ Atau mungkin kita menganggap, terserah bodo amat, saya nggak peduli dengan orang lain. 或者说我不要管别人的事， Mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 让我们在神的面前谦卑自己， Dan kita bersama-sama menganggap sesama kita, menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama daripada kita. 我们不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Kalau kita merasa menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama dari kita, saya yakin gereja akan bisa bersatu. 假如我们不是单单顾自己，也顾到别人，我相信教会一定会有很好的改变。 Dan gereja bisa menjadi saksi bagi dunia. 教会在世界上就成为一个好的见证。 Lalu bagaimana kita bisa menganggap orang lain itu lebih penting daripada diri kita sendiri? 我们怎么能够不要单顾自己的事，也要顾别人的事呢？ Sementara kita nggak mengenal dia, begitu ya. 其实我们也不太认识他。 Kita nggak mungkin bisa menganggap orang lain itu lebih penting daripada kita kalau kita tidak mengenal mereka. 假如我们没有认识别人，我们更不可能把他的需要当作是我们的需要，看他那样的重要。 Ibu-ibu memang sekarang hidup semakin susah ya. 现在生活也比过去更艰难， Kita lihat juga sekarang pekerjaan semakin berat, 工作更重， bahkan juga gaji kecil, bahkan gaji yang ada mungkin juga harus dipotong berapa persen. 薪水小，有的可能要减薪。 Belum lagi di rumah mungkin kita punya cucu, punya anak yang mungkin rewel, 可能在家里面有不容易服侍的儿孙， mungkin yang masih punya teman hidup, mungkin bawel di rumah tiap hari dan lain sebagainya. 有些人还有配偶，他觉得配偶很啰嗦。 Ada mungkin 1001 macam penderitaan yang kita rasakan setiap hari. 我们觉得生活里面有1001个麻烦的事， Tapi saya pikir nasihat Paulus ini sangat tepat di zaman kita sekarang ini. 所以保罗对我们的劝勉，对我们今天来说是非常的重要。 Justru di saat situasi seperti inilah ibu menjaga situasi kita menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita. 就是在这样的情形之下，我们要顾到别人的需要， Orang lain juga memiliki kesusahan. 别人也有困难， Bahkan mungkin juga kesusahannya itu lebih berat daripada kesusahan kita. 可能别人的困难比我们更多。 Mari sama-sama kita belajar untuk memperhatikan orang lain. 让我们学习怎么样关怀人。 Saya pikir bukan hanya soal materi, tapi juga keadaan jiwa mereka. 关怀人不一定是在物质上，可能是在心理上。 Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? 怎么做呢？ Ya, kita bisa menanyakan kabar mereka, begitu ya.
可以问一问他们的状况。 Kita bisa nanya, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu, sudah lama tidak kelihatan. 很诚心的问他们最近的情况如何。 Kita bisa menanyakan apa yang menjadi pergumulan kamu selama ini. 我们可以问他你最近有什么困难。 Lalu dia sharing kepada kita dan kita bisa mendoakan dia. 当人分享的时候， Apa 我 yang 们 menjadi, 要为他们代祷， apa yang menjadi kesulitan dia kita bisa doakan bersama-sama. 为他所面对的困难为他祷告。 Kita juga bisa memberikan nasihat ketika kita bertanya dan dia mau sharing kepada kita. 当他分享的时候，也许我们可以给一些的劝勉。 Saya terharu ibuku ketika pergantian majelis di gereja Bayoran 1 tahun yang lalu. 1年前，会让领养堂换这事的时候， Jadi sebelum pergantian majelis yang baru, hamba Tuhan dan majelis ini kami refreshing ke Bandung 2 hari 1 malam. 在还没有新的这次上任之前，那么旧的一届呢，我们就到万隆去有一个聚会。 Kami naik bis dan saya duduk dari berangkat sampai pulang dengan di samping salah seorang ibu majelis di gereja kami. 那么从去的时候到回来的时候呢，我是跟另外一个姊妹坐在一起。 Selain dia majelis, dia juga dosen di STT POM, dia mengajar sebagai dosen di situ. 她不但是这事，她也是一个在更正神学院的讲师。 Jadi dia mengajar tentang konseling, dia dosen keluarga. 她是教导辅导学。 Lalu dia banyak berbicara ngobrol dengan saya. 她用很多的时间跟我在一起谈话。 Dan saya semakin akrab dengan dia. 所以呢，我对她就越认识越亲密。 Lalu dia menanyakan, Deborah, kamu punya pergumulan apa? 她就说：“迪波拉，你有什么心中的交战呢？ Ya, kalau kamu punya pergumulan, biar saya doakan kamu, dia bilang begitu. 我可以为你祷告。” Saya terharu dengan perhatian ibu ini kepada saya. 她的关心很感动我。 Tiap hari, tiap minggu kami ketemu di gereja, tapi tidak seperti itu, akrab sekali dengan dia. 之前呢，每个礼拜都看见，但是没有像那一次在一起做的时候，在分享的时候那样的亲切。 Dia bertanya, apa yang menjadi pergumulan kamu saat ini, biar kita sama-sama saling mendoakan. 他说：“最近你为什么为哪些事而挣扎呢？我可以为你祷告。” Jadi kita bisa menanyakan keadaan ibu-ibu kita di sini yang mungkin mereka juga punya pergumulan, tapi kita tidak tahu. Kita bisa menanyakan, bukan pengen tahu, bukan sok tahu, tapi kita mau sama-sama saling mendoakan. 我们在这里也可以这样做，关心不是要多事嘛。 Memang hidup kita tidak akan bertambah enteng, tidak akan bertambah ringan ketika kita semakin memperhatikan orang yang sedang punya masalah. 也许我们的负担没有减轻，当我们关怀人的时候，我们自己可能还有一些的重担。 Sebaliknya ketika kita memperhatikan orang lain, kita juga perlu menanggung beban derita mereka, kan? 当我们听别人跟我们诉苦的时候，我们间接当中呢，也是为他负一点的责任。 Kita pasti akan memikirkan keadaan dia. 我们也会思想他的情况。 Dia sekarang kira-kira bagaimana ya di rumah dia sendiri, begitu. 听了分享之后，也许我们就会讲，现在他在家里面，他一个人，他怎么样呢？ Apalagi kalau dia sakit, dia tidak punya makanan, kita pasti akan memikirkan dia. 特别是他生病的时候，可能家境不好，没有什么吃的，我们会想念他。 Tentu hal ini bukan selalu dalam hal uang, begitu ya. 再说，不一定是在物质上的需要， Tapi ketika kita memperhatikan sesama kita, memperhatikan orang lain, justru gereja akan bisa bersatu. 当我们在各方面，在物质、心灵上的关心，教会就会有所改变。 Kristus sudah mati bagi kita. 耶稣基督为我们牺牲， Dia mati bukan untuk memberikan kita jaminan untuk mengejar ambisi-ambisi pribadi kita. 他为我们牺牲，不是叫我满足我们这个对世界的野心， Tapi supaya kita sama-sama saling mengasihi. 那是叫我们学习怎么样彼此相爱， Supaya kita sama-sama bersatu sebagai gereja Tuhan. 让我们身为基督的肢体，能够在主里面合而为一。 Ketika gereja menjadi satu, barulah gereja itu bisa
menjadi saksi bagi dunia. 当我们真正在主里告入唯一的时候，一个美好的见证就摆在人的眼前了。 Gereja bisa terus memberitakan Injil seperti moto gereja kita yang ke seluruh bumi memberitakan 这 Injil. 样教会继续在世界上为主做见证，像我们教会的这个航线。 Sekarang di Kebayoran lagi kepengen buka pos PI lagi. Kebayoran Baru的力量堂现在一直想要再开一个辅导所， Pengen buka di IKN, Ibu Kota Nusantara. 要在一个这个以后新的这个首都有所开一个辅导所。 Gampang lah nanti kalau nggak bisa buka gereja nggak apa-apa, yang penting sudah ada tanah, katanya seperti itu. 还不能开辅导所没关系，只要我们先买地。 Kalau nggak bisa bikin GSRI di sana kita jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Pikirannya nggak bisnis ya. 之后呢，我们买了，我们时候到了适当的时间，我们可以用比较高的价钱来卖出去。 Gereja bisa ber-PI tapi tanpa persatuan ibu semua gereja tidak akan bisa pernah menjadi saksi bagi dunia. 当信徒没有合一的时候，教会没有办法做见证。 Oleh sebab itu mari kita sama-sama pada sore hari ini kita sebagai wanita-wanita GSRI kita mau belajar teladan Kristus. 身为基督徒，我们要效法我们的耶稣基督， Berpikir seperti Kristus. 要思想好像基督思想那样， Kristus yang rendah hati. 他是那样的谦卑虚己。 Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga sampainya nanti ketika Tuhan panggil kita, kita akan disempurnakan. 但是我们也想基督，当他呼召我们的时候，我们就更像他。 Mari sama-sama kita berdoa. 我们同心祷告， Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini, 天父，我们为着你的话向你感恩， mengingatkan kami sebagai umat pilihan Tuhan, 你提醒我们， orang Kristen yang sudah berada dan tinggal dalam Kristus, 我们在耶稣基督里面， agar kami betul-betul juga tinggal dan tetap di dalam Tuhan. 我们应该继续在耶稣基督里面。 Kami menyadari tidak mudah untuk meneladani Engkau ya Tuhan, 效法基督不是很容易的， karena kami masih hidup di dalam dunia yang begitu jahat. 因为我们还活在邪恶的世界。 Tapi ketika kami berserah kepada Engkau, 可是当我们交托你的时候， maka Tuhan juga akan menolong dan memampukan tiap-tiap kami. 你就让我们能够胜任， Biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 帮助我们越来越像耶稣基督， Hidup rendah hati, 谦虚、 mengasihi sesama kami, 相爱、 memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling 关 kami. 心人， Sehingga dengan hidup kami banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. 让我们的生活吸引人来到主的面前。 Berkatilah ibu-ibu yang ada di tempat 愿 ini, 你师傅在这里的姊妹们， apapun yang menjadi pergumulan tiap-tiap kami, 无论他们心中有什么样的挣扎， biarlah kami juga sesama jemaat, sesama ibu-ibu dapat saling memperhatikan. 让我们能够彼此的关心， Kami sama-sama saling mendoakan, 我们彼此的带导， sehingga kami semakin kuat hidup di dalam Tuhan. 让我们在基督里面越来越刚强。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Terima kasih Ibu Deborah untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekali lagi, memberikan kita kekuatan dan mengingatkan kita semua untuk kita semua selalu hidup meneladani Kristus. 谢谢这个传道用神的信息提醒我们、勉励我们要像耶稣基督。 Mari ibu-ibu kita akan meresponi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian dari PPK 184. 我们唱圣教诗的184首来回应今天的信息。 Aku mau serupa Yesus 184首，我愿相主， sambil memberikan persembahan yang terbaik 同 untuk 时 Tuhan. 要受今天的奉献。 主，我愿
dan terima kasih. 主耶稣，我们谢谢你， Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. 你给我们机会来奉献。 Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu baik. 谢谢你把美好的信息赐下， Kiranya kami sebagai ibu-ibu kami boleh benar-benar meneladani akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 让我们能够真正的在日常生活中效法基督。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 祷告我们奉耶稣的名，阿门。 Mari ibu-ibu kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh pendeta Nathan kita. 天父，我们谢谢你的恩典，你恩待赐福我们今天的团契。愿你的话落在我们的心田上，好像落在陶土里面，让你的话能够发芽生根，能够结出30倍、60倍、100倍的果子。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Engkau sudah berbicara kepada kami, sekiranya hati kami seperti ladang yang baik, benih firman Tuhan jatuh di dalam hati kami dan berakar, berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.